Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, terutamanya dalam kita berusaha mematuhi dan memenuhi kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi belum selesai melihat pentafsiran ayat yang ke-152 daripada surah Ali Imran. Saya tidak akan membacanya semula, kita lihat terus kepada ayat yang sedang kita bincangkan bersama, iaitu pada frasa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Yang bermaksud kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnia-Nya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku dalam peperangan Uhud merupakan suatu ta'dib, suatu pendisiplinan Allah Ta'ala terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menggunakan kalimah sarafakum anhum, Allah palingkan kamu daripada mereka, sebagai suatu bentuk tasliyah, sebagai satu bentuk motivasi atau pujukan terhadap apa yang mereka sedang alami, untuk meringankan perasaan yang kecewa di atas kekalahan yang dialami ataupun tewasnya dalam peperangan Uhud itu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, sesungguhnya apa yang berlaku pada peperangan Uhud itu sesungguhnya adalah berbentuk as-sarf, as-sarfu 'anil ghayah, pemalingan daripada objektif yang sebenar, yang mana objektif itu adalah asal tujuan kamu keluar daripada rumah-rumah kamu untuk mendapatkannya, iaitu objektif meninggikan kalimah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang berlaku ialah Allah telah mengalihkan kamu daripada memperolehi objektif itu, dan ia merupakan suatu yang mengandungi hikmah. Di antaranya ialah dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad Said Tantawi dalam kitabnya Tafsirul Wasit. Hikmahnya di antara yang terpenting ialah tamyizul khabith minat tayyib, untuk mengasingkan apa yang buruk dalam kalangan yang baik. Antara lagi hikmahnya ialah untuk mendidik kamu supaya sanggup memikul apa juga musibah, apa juga kesakitan. Dan antara hikmahnya juga adalah untuk mendidik kamu, wahai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suatu adab yang sesuai, sehingga kamu tidak lagi akan mahu mengulangi sekali lagi, iaitu kesanggupan untuk menyalahi atau untuk mengingkari perintah Rasul yang kuutuskan kepada kamu sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ayat ini dengan firman-Nya, "Wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'azim." Allah menangguhkan ayat ini dengan suatu yang akan menghilangkan kesakitan
atau keresahan, kegundahan dan sebagainya, termasuklah penyesalan daripada hati-hati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesungguhnya Allah menghapuskan atau memaafkan apa yang telah dilakukan oleh mereka yang mengingkari arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata dengan kurniaan Allah, kerana Allah itu sentiasa mahu mengampunkan dan memaafkan hamba-hambanya yang melakukan kesalahan. Dan Allah menegaskan lagi, wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada orang-orang yang beriman, membuktikan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan ayat ini begitu jelas dapat kita lihat bahawa ia memperingatkan orang-orang yang beriman, sama ada tatkala peperangan Uhud ataupun kita orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan janjinya, telah melaksanakan janjinya pada peringkat permulaan perang Uhud itu, yang mana tentera muslimin telah berjaya menguasai musuh mereka dan mengalahkan musuh mereka dengan suatu serangan yang hebat yang menyebabkan musuh-musuh mereka lari meninggalkan posisi atau tempat mereka. Dan tatkala berlaku dalam kalangan, bukan semua tetapi sebahagian daripada tentera-tentera muslimin, berlaku kelemahan diri akibat daripada melihat begitu banyak harta rampasan perang, kegagalan untuk menguasai diri apabila tergoda dengan sesuatu yang dipandang atau yang disukai tatkala memandangnya, menyebabkan mereka berselisih pandangan dan juga akhirnya mengingkari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memutuskan pertolongannya, memutuskan sokongannya kepada mereka, yang menyebabkan objektif utama yang mereka ingin capai dalam peperangan itu telah beralih dan dialih arahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia mengandungi hikmah yang besar yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, suatu sunnatullah yang perlu kita faham dengan sebenarnya ialah apa juga krisis yang berlaku kepada umat Islam adalah perlu dilihat dari sudut yang positif. Bermaksud umat Islam perlu mencari hikmah di sebalik apa jua krisis ataupun apa juga musibah yang berlaku kepada mereka, sama ada dalam bentuk perseorangan, apatah lagi dalam bentuk kolektif, dalam bentuk jamaah, dalam bentuk masyarakat, dalam bentuk perkumpulan, dalam bentuk ummah. Maka seharusnya umat Islam menjadi umat yang sentiasa celik dengan sejarah, dengan apa yang pernah berlaku, yang telah berlaku. Seperti mana yang berlaku dalam peperangan Uhud ini, kita perlu belajar dan perlu menggali fiqhus sirah, kefahaman yang perlu diterjemahkan dalam bentuk tindakan, iaitu melakukan apa yang sepatutnya dilakukan dan meninggalkan apa yang sepatutnya ditinggalkan, dan tidak mengulangi sejarah lampau yang mengakibatkan perkara yang tidak baik berlaku kepada ummah ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan lagi apa yang berlaku di medan Uhud itu dengan firman-Nya pada ayat yang ke-153 daripada surah Ali Imran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, ingatlah ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu untuk berjuang terus, tetapi kamu tidak mematuhinya.
Oleh sebab itu Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacitakan, yakni kekalahan, dengan sebab perbuatan kamu menderhaka yang mendukacitakan Rasulullah itu, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bersedih akan apa yang menimpa kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin kita mengenang ayat ini atau memperingatkan peristiwa ini. Lalu Allah menyatakan idh tus'idun, iaitu ingatlah kamu wahai orang-orang yang beriman masa dan ketika tatkala kamu tus'idun, kamu melarikan diri, berundur lari dengan begitu cepat ke lembah Uhud itu, setelah barisan tentera telah terjejas dan berlaku ketidakstabilan dalam kalangan tentera-tentera muslimin. Lalu kamu tidak memperdulikan orang lain kerana begitu takut dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Sedangkan tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kamu di sebelah belakang kamu atau daripada belakang kamu atau dalam kumpulan yang lain. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, apabila berlaku serangan balas daripada tentera musyrikin terhadap tentera muslimin di Uhud ketika itu, lalu kelihatan barisan tentera muslimin dalam keadaan yang kucar-kacir, sehingga dalam kalangan mereka melarikan diri daripada medan perang. Ada yang lari menuju pulang ke Madinah, ada yang memanjat atau mendaki bukit Uhud dan berselindung di sebalik batu. Dan tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil atau menyeru para sahabat, ilayya ibadallah, mari ke sini wahai hamba-hamba Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tentera-tenteranya. Lalu Allah berfirman dengan ayat yang sedang kita baca ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini adalah suatu gambaran yang jelas betapa paniknya atau betapa hiruk pikuknya, tidak stabilnya keadaan tentera muslimin ketika itu. Dan tatkala mereka melarikan diri daripada posisi masing-masing kerana diserang oleh tentera-tentera musyrikin, dan bagaimana mereka sudah tidak lagi memperdulikan orang lain atau sudah lagi tidak mendengar apa-apa arahan kerana mereka terlalu takut dan untuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Dan digambarkan bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu terus bertahan, tidak berganjak daripada posisinya, terus berjuang bermati-matian dan menyerang musuh yang datang dan mempertahankan diri baginda. Begitu juga beberapa orang dalam kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tatkala itu bila melihat sahabat-sahabat ada yang larikan diri, Nabi memanggil, mari ke sini wahai hamba-hamba Allah, mari kepadaku wahai hamba-hamba Allah, aku ni Rasulullah. Barang siapa yang terus berjuang maka baginya syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah menjelaskan lagi, فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. Di sini Allah menjelaskan apakah natijah ataupun apakah akibat yang berlaku selepas kekecohan itu, selepas ketidakstabilan yang menyebabkan terdapat dalam kalangan tentera muslimin yang melarikan diri tanpa memperdulikan orang lain, menyelamatkan nyawa masing-masing. Allah menyatakan, oleh sebab itu Allah membalas kamu dengan peristiwa itu yang mendukacitakan, ini kekalahan, dengan sebab perbuatan yang mendukacitakan itu. Apa maksud di sini? Allah menyatakan dengan kalimah fa'athabakum. Kalimah athaba ini menggambarkan seolah-olah pahala, iaitu balasan terhadap sesuatu perbuatan. Tetapi di sini disebutkan fa'athabakum seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memerli atau menyindir. Yang menyindir dengan mengatakan apa yang berlaku kepada kamu adalah balasan terhadap perlakuan kamu, iaitu ghamman bi ghammin. Perkataan gham bermaksud sesuatu yang menutup, menjadikan suasana gelap,
maka di sini diberikan perlambangan ghamman, itu sesuatu yang mendukacitakan, sesuatu yang menyedihkan. Berkata Mujahid, Qatadah dan lain-lain, al-gham yang pertama bermaksud terbunuhnya ataupun berlaku kehilangan nyawa dan juga kecederaan. Adapun al-gham yang kedua ialah kegentaran hati disebabkan berita matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Yang kedua, ada juga mengatakan bahawa al-gham yang pertama ialah terlepasnya mereka daripada kemenangan dan juga harta rampasan. Sementara al-gham yang kedua pula ialah kekuasaan atau penguasaan orang-orang musyrikin ke atas mereka. InsyaAllah akan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.